Baik, sebelum ni kita ada bincang berkenaan dengan kalimah-kalimah dalam bahasa Arab dan ia sangat penting untuk peringkat asas yang mana kita mesti dapat membezakan antara kalimah-kalimah yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Okey, baik. Jadi dalam yang kita bincangkan sebelum ini, bahasa Arab ataupun kalimah-kalimah dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3. Nampak skrin yang saya ni? Saya present. Kalau tak nampak, bagi tahu. Jadi dalam bahasa Arab ini dia terbahagi kepada 3. Ataupun kalimah dalam bahasa Arab dia terbahagi kepada 3, iaitu isim, okey, isim, kata nama. Kata nama. Kata nama. Okay, jadi macam mana kita nak kenal kata nama? Okey, maka dia ada satu, ada tanda, kata nama yang ada tanda, dan satu lagi kata nama yang tidak mempunyai tanda tetapi kita kenal dia setelah kita belajar. Maksudnya kalimah-kalimah yang tidak ada tanda tu dia kalimah yang spesifik. Spesifik ataupun kalimah yang statik, yang tak berubah. Jadi kita nampak dia bentuk macam tu, kita tahu ini isim ni, isim sekian-sekian, isim dhamir. Oh, yang ni isim ini, isim apa-apa. Okey. Cuma yang mana ada tanda ni, dia punya kalimah agak luas. Agak luas, banyak kalimah-kalimah. Beribu-ribu kalimah. Jadi macam mana kita nak kenal yang beribu-ribu kalimah itu sebagai kita katakan kalimah isim. Okey, jadi yang awalnya adalah diletakkan iaitu adanya alif lam di awal kalimah. Jumpa je kalimah, okey, kalimah dalam Quran yang ada alif lam, maka kita katakan ia adalah kata nama. Okey, kata nama. Okay, makna tu kita kena lihatlah makna dia apa, tengok daripada tafsir, tengok daripada terjemahan, apakah maknanya. Tetapi dari sudut kalimah tersebut kita tahu, oh ni kata nama. Okey, kata nama, kata yang menunjuk kepada sesuatu. Okey, kemudian yang kedua adalah tanwin di hujung kalimah. Okey, kalimah ataupun tanwin di hujung kalimah, iaitu dua baris di belakang. Kalau kita jumpa dalam Quran, kalau kita jumpa dalam Quran ada yang baris 2, baris depan, baris bawah ataupun baris atas. Tak apalah mana-mana satu. Yang penting baris 2 di hujung kalimah dia menunjukkan kepada isim. Okey. Kemudian baris bawah. Baris bawah pada kalimah. Okay, nanti kita lihat kepada surah Al-Fatihah nanti. Ada kalimah-kalimah yang berbaris bawah. Okay. Maka kita dapat kenal dia adalah kalimah ataupun dapat kelaskan dia, iaitu dia adalah kalimah isim. Okay, bukan kalimah fi'il dan bukan kalimah haraf. Okey, baik. Contoh diberikan di sini, al-muallimi. Okey. Al-muallimi. Guru. Okey. Jadi mana kalimah baris bawah yang ditetapkan, yang inilah kalimah bawah, baris bawah. Al-muallim. Okey. Maka kalau kalimah al-muallimi secara keseluruhan dia kalimah isim, kata nama. Okey, kata nama berdasarkan ada dua tanda, satu ada alif lam. Okey, satu lagi ada baris bawah. Boleh tak dua tanda berada pada satu kalimah? Boleh. Okey, alif lam boleh, baris bawah pun tanda isim. Okey, boleh. Okey. Okey. Kemudian mudhaf. Okey, mudhaf iaitu sandar. Mudhaf iaitu sandar. Ini mudhaf. Mudhaf ni sangat banyak digunakan. Mudhaf. Kataan mudhaf iaitu sandar. Okey, yang inilah mudhaf. Okey, mudhaf iaitu sandar. Jadi bila sebut sandar dia mesti ada dua kalimah. Okey, ada kalimah pertama dan ada kalimah yang kedua. Kalimah pertama dan kalimah yang kedua. Jadi dia letakkan di sini Rasulullah.
Okey, Rasulullah. Okey, okay, Rasulullah. Ini dipanggil sandar kerana apa? Kerana dia ada dua kalimah isim. Okey, ada dua kalimah isim, saya bahagikan. Okey. Jadi perkataan Rasul, okey, Rasul, kalau semata-mata perkataan Rasul sahaja, okey, iaitu bermaksud utusan. Maka kalau kita tidak letakkan Allah, jadi Rasul itu umum. Okey, perkataan Rasul membawa kepada umum, makna yang umum, iaitu utusan. Okay, jadi utusan, banyak utusan. Okey, utusan raja dan sebagainya. Tetapi bila kita sandarkan kepada kalimah Allah, dia telah menjadi satu kalimah spesifik dan dia lebih mulia daripada perkataan-perkataan Rasul yang lain. Kerana apa? Kerana disandarkan kepada Allah. Okey. Jadi perkataan Rasul inilah yang dinamakan sebagai mudhaf. Okey, mudhaf. Okey, mudhafun. Itu sandar. Okey, mudhafun. Okay. Perkataan Allah ni sebenarnya dia ada juga nama dia. Okey, ada juga namanya. Tetapi saya tak jelaskanlah pada hari ini, nanti pada waktu-waktu yang lain, okey, dia ada istilah dia. Okey, dia ada istilah. Bila ada mudhaf, ada pasangan dia. Ada mudhaf, ada pasangannya. Tetapi untuk hari ini saya tak jelaskan. Nantilah pada waktu yang sesuai saya akan jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi banyaklah kalimah-kalimah lain nanti bila jumpa sahaja di dalam Al-Quran, saya akan jelaskan berkenaan mudhaf dan kalimah yang kena sandar. Jadi kalimah mudhaf ini, okey, kalimah mudhaf, okey, antara cara kita nak kenal ataupun dia punya syarat dia, iaitu kalimah mudhaf ini dia tidak boleh ada alif lam. Okay, kalimah mudhaf ini dia tidak boleh ada alif lam dan dia juga tidak boleh ada tanwin. Okey, saya ulang balik. Bila ada sandar macam ni, dua kalimah isim bersandar. Okey, satu kalimah isim bersandar kepada kalimah yang kedua. Jadi kalimah mudhaf ataupun kalimah yang pertama ini syaratnya tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Okey. Dan kalimah yang kedua dia berbaris bawah. Okey. Kalimah yang kedua dia berbaris bawah. Maka inilah dia berlaku sandar. Macam suratul kahfi kan. Saya sebut itu suratul kahfi. Bila sebut suratul kahfi, kenapa kahfi? Okay, kenapa kita baca macam tu? Bukan kita baca macam tu kerana kebiasaan kita. Tetapi sebenarnya dia ada kaedah dia. Itu berlakunya sandar. Berlakunya mudhaf. Okay, berlakunya sandar. Surah disandarkan kepada Al-Kahfi. Ya. Kemudian yang seterusnya, ini secara saya buat laju sikit sebab kita dah dua kali perbincangan ni. Okey, kemudian macam mana lagi nak kenal kata nama? Okey, macam mana kita nak kenal kata nama? Okey, dia punya garis panduan dia. Okey, iaitu selepas daripada haraf jar. Okey, masih ingat haraf jar? Haraf itu adalah kata tugas. Kata tugas dalam bahasa Melayu dia panggil kata sendi. Okey. Haraf jar ni haraf jar. Okey, ni haraf jar. Jadi paling popular dalam bahasa Arab, haraf ataupun kata tugas dinamakan kata haraf jar, kata sendi. Okey. Selepas daripada haraf ini, min ala bi ila fi ka an rubba li wajib isim. Okey, selepas daripada mi ala bi ila fi ka an rubba li wajib kalimah kata nama. Selepasnya mesti kata nama. Selepasnya mesti isim. Okey? Selepasnya mesti isim. Tak boleh dah kalimah yang lain. Okey. Di sini selepas haraf jar, contoh yang diberikan, adalah min ma'in.
Okay, min ma'in. Dalam ni lah, dalam teks. Min ma'in. Jadi mana satu haraf jar? Kita kena tahu mana satu haraf jar, mana satu isim. Okey, min adalah haraf jar. Yang ni haraf jar lah. Okey, yang ni haraf jar. Okey, haraf jar. Yang ni isim. Okay, haraf jar. Okey, min ma'in. Okey, min ni ada tak? Ada kat sini lah. Min. Okey, haraf jar. Okey, itu satu Okay, min ma'in daripada air. Okey. Seterusnya dan haraf nida. Okey, haraf nida ni kata seruan. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang kafir sebagai contoh. Itu semua adalah kata Kata seruan. Okey, kata seruan dalam bahasa Arab yang paling famous lah, kita ambil yang paling banyak digunakan adalah ya. Okey, perkataan ya. Ya. Okey. Contohnya ya Muhammad sebagai contoh. Okay, selepas ya tak boleh kata selepas ya tidak boleh kata kerja dan selepas ya tidak boleh kata tugas. Mesti kata nama, mesti isim. Ya Muhammadu. Jadi kita kata Muhammadu ni adalah isim. Apa tanda isim dia? Okay, kedudukannya selepas daripada perkataan ya. Okay, dalam Quran banyak. Okay. Ya Bani Israel. Okay. Ya Bani Israel. Ya haraf nida, Bani isim. Okay, Bani Israel. Okey. Itu sahaja berkenaan dengan kata nama yang mana kita kenal dia dari sudut tanda. Jadi kalimah yang menggunakan tanda ni banyak dan kalimah-kalimahnya sangat kalimah-kalimahnya banyak dan bertukar-tukar. Nanti kita akan lihat nanti. Okey, yang seterusnya isim, kata nama yang seterusnya dia berkaitan dengan okey. Baik. Okey, seterusnya daripada bawah ni, okey, domir sampailah ke bawah yang petak saya buat ni. Okey, ini adalah isim juga. Okey, jenis isim juga, tetapi ia tidak perlu kepada tanda. Maksud tak perlu kepada tanda nanti, bila kita belajar nanti contoh isim domir. Tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa perkataan huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Contohnya. Okey, itu domir. Awak seorang lelaki, awak dua orang perempuan, awak ramai lelaki. Contoh macam tu. Saya, kami. Bila kita belajar je isim domir, kita akan jumpa kalimah-kalimahnya. Contohnya huwa dan ana. Kita jumpa je dalam Quran, kita kata, oh ini domir. Okey, ini domir. Jadi ada beratus-ratus kalimah domir dalam Quran. Jadi lepas kita belajar domir, baca je Quran, jumpa je kalimah yang macam ni, kita tahu dia adalah perkataan isim domir. Okay, isim domir. Okay. Kemudian isim domir maksudnya kata ganti diri, kata ganti diri. Kemudian isim isyarah. Okay, isim isyarah ni kata tunjuk ini ataupun itu. Dalam bahasa Melayu ini dan itu sahaja. Tetapi dalam bahasa Arab dia agak luas lagi kerana dia melibatkan jantina. Jantina dan juga melibatkan bilangan. Nanti kalau kita bincang nanti ada isim isyarah dia. Contoh dia letak sini haza, hazihi. Okey. Kemudian isim mausul. Okey, isim mausul iaitu kata hubung. Kata nama hubung. Yang diterjemahkan dengan ada perkataan yang. Okey, yang. Okey, yang. Okey, macam orang yang berdiri, Muhammad itu adalah seseorang yang baik. Macam tu.
Okey, itu dipanggil, dia letakkan allazi. Nanti kita lihatlah punya bab dia. Kemudian isim istifham untuk pertanyaan. Istifham untuk pertanyaan. Bilakah? Okey, di manakah? Okey, apakah? Okey, itu isim istifham. Dan yang terakhir adalah isim saraf, iaitu berkenaan dengan kata nama bagi ruang. Ruang tempat atau ruang masa. Hari ini, setahun, okey, di depan saya, di atas, di belakang, itu semua namakan isim zaraf. Okey, nanti kita akan bincang yang ini. Tetapi kalau dalam Al-Quran nanti saya akan sebutkan jugalah untuk tuan-tuan dan puan-puan biasa dengan kalimah-kalimah ini. Contoh kita jumpa dhamir, nanti saya akan sebut ini isim dhamir. Okey, tapi saya tak spesifikkanlah, nanti pada bab dia nanti barulah kita boleh menspesifikkan tentang dhamir. Cuma nak memperkenalkan sahaja. Okey, selesai yang ini. Okey, kalau ada soalan boleh tanya ya. Okey, kemudian berkenaan dengan fi'il. Jenis kalimah yang kedua adalah fi'il. Fi'il ini adalah kata kerja. Okey, kata kerja. Macam saya sebutkan hari itu, dalam fi'il dia ada perbuatan dan dia ada masa. Okey, perbuatan tambah dengan masa, barulah dikatakan fi'il. Tetapi kalau tak komplit ini, tak ada masa. Okey, tak ada masa. Maka dia bukan dinamakan sebagai fi'il. Dia mesti ada perbuatan dan dia ada masa. Okey. Maka di sini yang kita biasa sebut fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', okey. Kemudian fi'il amar dan fi'il nahi. Ini tuan-tuan dan puan-puan biasa-biasakan dengar dia punya nama dia, istilah dia. Okey. Maka bila ada empat fi'il, okay, saya pecahkan kepada dua minggu lepas. Okay, ada perbuatan ataupun ada perkara yang macam mana? Pada minggu lepas saya pecahkan begini. Okay. Saya sebut fi'il, saya pecahkan kepada perbuatan tambah masa. Okay. Ini dia punya fi'il. Kemudian saya pecahkan lagi perbuatan tersebut kepada contoh satu memberitahu, dan satu lagi arahan. Yang saya pecah minggu lepas. Kemudian memberitahu ni saya pecahkan masa telah. Dan satu lagi masa yang sekarang, rutin dan akan. Jadi yang kita memberitahu, contoh semalam saya buat apa semalam? Saya bagi tahu. Semalam saya belajar ini. Semalam saya membaca ini. Semalam saya masak ini. Semalam saya pergi ke tempat ini. Okey, itu semua dalam bentuk pemberitahuan. Maka bila dalam bentuk pemberitahuan dan masanya telah berlaku, okey, masanya telah berlaku, maka dia punya fi'il dia adalah di sini madhi. Satu saja fi'il madhi. Okey. Apa yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekarang? Sekarang ni kita sedang belajar bahasa Arab. Okey, esok saya ada kelas bahasa Arab. Okey. Kebiasaan hari Isnin saya ada kelas bahasa Arab. Okey, jadi ada 3 masa kan sekarang. Sekarang saya ada bahasa Arab, ada pengajian bahasa Arab. Sekarang saya belajar bahasa Arab. Nanti esok saya akan mengajar bahasa Arab. Setiap minggu kita ada kelas bahasa Arab.
Jadi benda tu sekarang rutin dan akan berlaku. Itu juga dinamakan, kita nak menjelaskan perbuatan itu, menggunakan masa sekarang, rutin dan akan, iaitu dinamakan fi'il mudhari'. Mudhari'. Selesai. Kemudian kalau arahan, arahan ni perbuatan tu belum berlaku. Perbuatan itu belum berlaku. Setelah kita keluarkan arahan, barulah perbuatan itu berlaku. Kita nampak anak kita belum solat. Solat sekarang. Baru dia nak solat. Nampak dia tak baca buku lagi. Kita baca buku. Dia pun baru baca buku. So, dalam fi'il yang saya pecahkan memberitahu dan juga arahan ini, dalam bentuk arahan ini, perbuatan akan berlaku. Akan berlaku. Cuma saya pecahkan dua. Suruhan ataupun larangan. Suruhan suruhan namanya adalah fi'il amar. Larangan nahi. Ini istilah dia. Jadi bila kita jumpa dalam Quran nanti, kita dapat membezakan penggunaan dia dan juga kita dapat membezakan masa masa bagi perbuatan itu berlaku. Dan kita dapat membezakan antara arahan ataupun ayat ini sebenarnya Allah Taala nak jelaskan kepada kita berkenaan dengan apa? Dengan peristiwa yang akan berlaku ke? Allah Taala nak menjelaskan kita dengan peristiwa yang telah berlaku ke? Ataupun Allah Taala nak memberi arahan kepada kita untuk buat perkara ini ataupun Allah Taala nak melarang kita daripada meninggalkan perkara ini dan perkara ini. Itu dalam bentuk fi'il. Jadi yang untuk peringkat awal, biasakan dengan fi'il madhi, nama dia fi'il mudhari', fi'il amar dan fi'il nahi. Baik, seterusnya, kita dah habis fi'il dan kita masuk kepada haraf. Haraf ini dia satu kalimah yang tidak perlu kepada tanda. Haraf iaitu kata tugas. Maksudnya haraf ini suatu kalimah yang ada makna. Dipanggil macam tu saja dalam kitab. Satu kalimah yang mempunyai maknanya. Sebab apa? Dalam bahasa Arab nanti ataupun dalam haraf ini, kita akan bertemu dengan contoh. Kita nak kata, dia ni kalimah ke huruf sahaja? Contoh, kita akan jumpa perkataan B. B ni kan huruf sahaja kan? Satu huruf sahaja. Tetapi dalam bahasa Arab, apabila dia ada makna dia ada makna yang tersendiri, iaitu dengan maksud dengan, kalau bahasa Melayu. Dengan. Maka ini dinamakan sebagai haraf. Haraf. Dengan. Jadi ada juga haraf ini 3 kalimah seperti ala. 3 huruf. Contoh ala. Ala. Maksudnya di atas ataupun atas. Ini namakan haraf. Haraf. Yang kita belajar dalam tajwid itu dia panggil haraf hijaiyah. Haraf hijaiyah yang kita gunakan untuk mengeja. Haraf hijaiyah kita belajar alif sampai ya itu digunakan untuk membina kalimah. Membina kalimah. Contoh kita kata bismi. Apa huruf-huruf yang ada pada bismi? Ba, sin, mim. Contoh ba, sin, mim. Itu kita bincang itu huruf hijaiyah. Dia nak membina kalimah. Yang kita bincang haraf di sini dalam skop bahasa Arab ini adalah untuk membina ayat. Untuk membina ayat. Dia lebih tinggi sedikitlah daripada perbincangan tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni adalah untuk kita nak boleh baca Al-Quran ke ataupun teks-teks bahasa Arab. Tetapi bila kita bincang haraf ini adalah untuk membina ayat, membina suatu ayat. Sebab kita nak faham ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi haraf dibincang di sini untuk pembinaan
ayat, bukan pembinaan kalimah. Okey, jadi dia ada banyaklah haraf-harafnya dan banyaklah tugas-tugasnya. Okey, seperti mana saya jelaskan sebelum ini, contoh haraf jar. Okey, haraf jar ini kata sendi. Haraf ataf, okey, kata hubung. Okey, kata hubung, ataf. Hubung ni maksudnya dia menghubungkan kalimah dengan kalimah yang lain. Okey, nanti kita lihat. Kemudian haraf nida. Okey, haraf nida ni seruan. Okey, kata seruan. Okey, kemudian haraf taukid. Okey, penegasan, sesungguhnya, sememangnya, contoh. Kemudian istisna. Istisna ni pengecualian. Okey, pengecualian. Istiqnaf, permulaan bagi suatu ayat. Okey, nanti kita akan bincang semua ni, saya baca saja. Kemudian haraf nasab. Haraf nasab ni, nasab maksudnya baris atas. Okey. Kalimah-kalimah haraf ini dia membaris ataskan kalimah selepasnya. Itu haraf nasab. Kemudian haraf jazam. Jazam maksudnya mematikan. Ada kalimah-kalimah haraf ini dia mematikan baris kalimah selepasnya. Okey. Kemudian haraf nafi. Haraf nafi ini menafikan. Maksudnya tidak. Okey. Kemudian haraf nahi. Haraf nahi ini maksudnya menegah. Okey, menegah kepada sesuatu. Okey, menegah sesuatu. Jangan buat ini. Okey, dia ada kalimah dia. Okey, ini insya-Allah pada bab dia nanti kita akan bincang sedikit demi sedikit berkenaan dengan haraf. Cuma yang tuan-tuan dan puan-puan jumpa banyak dalam Quran, okey, kita akan jumpa iaitu haraf jar. Okey, haraf jar, kata sendi. Okey, kata sendi. Dan kita akan jumpa banyak haraf ataf. Ini yang sangat popular lah, ataf. Okey, ataf ni hubung dan kemudian. Okey, selepas itu. Okey, itu dinamakan ataf. Okey. Contohnya dan. Okey, waw, ada huruf waw. Itu semua tu adalah ataf. Okay, boleh Ini semua ulang kaji yang kita dah bincangkan dalam 2 minggu. Ini masuk yang kali ketiga lah. Kita bincang tentang kalimah-kalimah yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita akan lihat praktikalnya. Penggunaan dia. Penggunaan dia dalam surah Al-Fatihah. Nampak surah Al-Fatihah di sini. Okey, surah Al-Fatihah. Besarkan sikit. Baik. Suratul Fatihah. Okey, suratul Fatihah. Okey, kalau kita tulis suratul Fatihati, tulis suratul Al-Fatihah. Fatihati. Macam inilah. Suratul Fatihati. Okey, suratul Fatihati. Tapi kita tak sebut suratul Fatihati. Kita sebut suratul Fatihah. Kita wakafkan pada huruf ta marbutah. Okey. Surah pembukaan. Okey, Fatihah ni, Fatih ni adalah pembukaan. Okey, surah pembukaan. Jadi kalau kita bincang dah sebelum ni tentang surah Al-Fatihah. Okey. Di sini ada dua kalimah. Okey, dua kalimah isim. Dua kalimah kata nama. Satu surah dan satu lagi Al-Fatihah. Okey, satu surah dan satu lagi Al-Fatihah.
Jadi surah ini dia tidak ada alif lam, okey, dan dia tidak ada tanwin. Al-Fatihah berbaris bawah. Okey. Al-Fatihah kalimah yang kedua adalah berbaris bawah. Jadi bermaksud surah ini disandarkan kepada kalimah Al-Fatihah. Surah ini disandarkan kepada Al-Fatihah. Yang mana kita bincang tadi yang dinamakan sebagai mudhaf. Mudhaf. Ini adalah mudhaf. Banyak dalam Quran kita jumpa. Ini mudhaf. Okay. Apa faedah yang kita dapat daripada mudhaf ini, daripada perbincangan mudhaf ini? Okey, sebab surah ini dalam Quran banyak. Ada 114 surah. Apabila disandarkan kalimah yang seterusnya yang disandarkan kepada kalimah yang kedua, Al-Fatihah, maka dia telah menspesifikkan kalimah surah ini. Oh, awak baca surah Al-Fatihah. Oh, hari ini belajar surah Al-Fatihah. Tetapi kalau dibuangkan dibuangkan kalimah Al-Fatihah, dia akan menjadi umum. Surah apa? Ada 114 surah kan? Surah Al-Fatihah. Jadi dia punya kalimah yang pertama, surah, dia tidak ada alif lam dan dia tidak ada tanwin, dan kalimah yang kedua, kalimah yang kena sandar tersebut, dia berbaris bawah. Okey, kalimah yang dia sandar itu dia berbaris bawah. Okey, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Okey. Diturunkan di Mekah. Ada ulama mengatakan diturunkan 2 kali, di Mekah dan juga di Madinatul Munawwarah. Dan surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama secara sempurna diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Jadi ayat yang pertama pada surah Iqra. Ayat yang pertama pada surah Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, khalaq. Tetapi surah yang sempurna yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi adalah surah Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah. Okey, seterusnya surah Al-Fatihah. Kita lihat satu-satu terjemahannya dan kita pecahkan berdasarkan apa yang telah kita belajar tadi. Okey, boleh? Saya padam dulu. Okey. Baik. Kita baca di sini Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengan nama Allah. Di sini ditulis dengan menyebut. Saya tak tahu dia ambil terjemahan mana. Tapi kita ambil yang biasa disebutkan dengan nama Allah. Okey, Bismi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pemurah, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Okey, ya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kita akan pecahkan berdasarkan apa yang kita belajar tadi. Okey, satu, Bismi dengan. Di sini bi satu kalimah. Okey, antara perkara yang susah sekali, yang peringkat awal lah kita belajar, adalah kadang-kadang kita rasa Bismi ni pada kalimah yang satu. Oh, ni kalimah satu kalimah ni Bismi. Tak. Bismi ini adalah 2 kalimah. Satu bi dan satu lagi mi. Kan, satu bi, satu lagi ismi. Sorry. Satu bi, satu lagi ismi. Okey, kemudian Allah i Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Okey, inilah. Jadi dia ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kalimah. Okey, ada 5 kalimah. Baik. Jadi lepas kita pecah 5 kalimah ini, kemudian kita kena tahu sama ada ia isim ke, dia fi'il ke, okey, dia haraf. Okey. Perkataan pertama bi dengan ini adalah haraf jar. Okay, ini haraf jar kata sendi. Haraf jar. Okey, bismi dengan nama Allah. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini perkataan bismi ini
Okey, dengan nama Allah ini, okey. Dia macam tiba-tiba je dengan nama Allah. Okey. Jadi ulama mengatakan, okey, di sini contoh kita kata dengan bas. Okey, dengan bas. Tiba-tiba je saya kata dengan bas. Macam ada satu perkataan yang disembunyikan. Okey. Maka bismi ini dia boleh digunakan berdasarkan apa niat kita. Contohnya, kita nak menuliskan. Saya menulis dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebab dia ada huruf B ni, sebenarnya dia ada tempat untuk disandarkan, untuk disangkutkan. Okay, contohnya saya makan. Okay, contohnya, masa kita nak makan tu kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Saya makan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okay. Kita bawa kereta, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Saya memandu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Itu dia kegunaan pada huruf ba. Okey, B tu. Untuk kita untuk kita mengambil barakah. Barakah dengan nama Allah. Macam kita belajar sekarang, okay, kita mulakan majlis kita dengan bismillah. Contoh. Untuk apa kita mulakan? Maksudnya saya belajar bahasa Arab dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia macam itulah huruf ba tu. Okey. Sebab kalau kita bercakap dalam bahasa Melayu pun kita tak tiba-tiba guna. Okey. Dengan pen. Dengan pen apa? Saya menulis dengan pen. Tapi kita buangkan perkataan saya menulis. Okey. Jadi begitu juga dengan bismillah. Contoh saya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Saya membaca Al-Quran dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, boleh ya? Jadi perkataan pertama adalah ba, haraf jar. Kemudian perkataan seterusnya ismi. Ismi ni sebenarnya dia tulis macam ni sebenarnya ismi. Dia ada hamzah, dia ada alif ataupun dipanggil hamzah wasal. Okey. Kemudian dia ismi macam ni. Okey, dia macam ni. Dia ada alif sebenarnya tetapi dibuang. Kalau tuan-tuan tengok surah Iqra, dia ada Iqra bismi rabbikal ladzi. Dia datangkan alif. Kalau lihat surah Iqra, dia ada perkataan bismi rabbikal ladzi. Sama. Rabbikal ladzi. Okey, rabbikal ladzi contohlah. Okey, boleh tengoklah surah Iqra nanti ya. Jadi yang ni diadakan, maksudnya dikekalkan alif pada surah Bismi Rabbikal Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Tetapi kenapa Bismillahirrahmanirrahim ini dibuangkan hamzah wasal tersebut? Jadi ulama mengatakan kerana Bismillahirrahmanirrahim ini adalah telah masyhur digunakan. Maksudnya famous. Nak buat apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Maka dibuangkan alif di sini kerana telah ma'ruf, telah diketahui. Sebenarnya ismi di sini adalah nama Allah. Telah diketahui oleh semua orang tentang lafaz ini. Maka dibuangkan hamzah wasal. Yang kedua, kerana hamzah wasal ni tidak dibunyikan apabila kita sambung dengan kalimah yang lain. Jadi ismi ini kita telah sambung dengan perkataan bi. Jadi dia pun terus buang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berbeza dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa dia adakan hamzah itu ataupun alif itu? Kerana Iqra itu merupakan ayat yang pertama diturunkan kepada umat Islam. Maka benda yang pertama, jadi benda tu tidak dimakruf, tidak diketahui. Benda baru. Tetapi kalau Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang sangat famous digunakan, maka dibuangkan alif tersebut. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya. Okey, jadi ismi ini apa? Okey. Jadi perkataan ismi ini adalah isim. Ismi ini adalah isim isim yang kita bincang tadi, kata nama. Okey, kata nama.
Okey, apa tanda perkataan bismi? Ismi ini adalah kata nama. Okey, ingat kita punya pengajian tadi iaitu satu kita lihat selepas haraf jar dan yang kedua berbaris bawah. Ingat, ismi berbaris bawah dan kedudukannya selepas haraf jar. Okey, selepas haraf jar. Okey. Kalau kita lihat semula yang kita bincang tadi. Okey. Poin yang ke Okey, poin yang ke sinilah. Yang satu yang ini kita jumpa ismi dan yang kedua selepas haraf jar. Okey, selepas haraf jar. Kerana B itu adalah haraf jar dengan nama Allah. Jadi dia adalah kata nama, dia bukan kata perbuatan dan bukan pula kata tugas, fi'il. Okey. Okay, boleh. Okey, baik. Baik, seterusnya. Baik. Okey, kita dah tahu dah, ini haraf jar. Okey, kemudian ismi adalah perkataan kata nama kerana berada selepas haraf jar dan juga berbaris bawah. Okey. Dan kalau kita lihat di sini perkataan ismi, ismillah, ismillah. Okey. Saya datangkan alif lah. Okey. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, ni ada dua kalimah, satu ismi, satu lagi Allah. Ismi dan juga Allah. Dan ismi ini kalimah isim, kita dah tahu dia kalimah isim kerana berbaris bawah dan selepas haraf jar. Dan kalau kita lihat perkataan ismi ini dia tidak ada alif lam. Okey. Dan dia tidak ada tanwin. Okey. Dan Allahi berbaris bawah. Maka perkataan ismi ini yang kita bincang tadi, sandar, mudhaf. Ini namakan mudhaf. Dengan nama siapa? Dengan nama Allah. Okey. Jadi perkataan ismi tadi dia sandarkan kepada perkataan Allah. Disandar. Okey, disandar. Sebab itu Allah itu baca baris bawah. Okay, dengan nama. Contoh kita berhenti sampai situ. Dengan nama. Jadi orang akan tanya dengan nama apa? Dengan nama Allah. Jadi nama itu disandarkan kepada Allah Ta'ala. Okay, jadi perkataan ismi ini dikatakan sebagai mudhaf. Okey, mudhaf. Okay, dengan nama Allah. Okey, Allah. Okey, boleh. Kemudian datangkan sifat bagi Allah. Okey, Ar-Rahman. Okey, jadi Allah ini isim kerana ada alif lam. Okey, dan yang kedua berbaris bawah. Okey, Allah ya. Kemudian Ar-Rahmani. Okey, Ar-Rahmani, yang ini adalah isim kerana dia ada alif lam. Okey, alif lam. Okey. Okey, kalau kita baca dia punya terjemahan dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Okey, yang Maha Pemurah. Okey, yang Maha Pemurah. Ni sifat bagi Allah. Saya sebut sifat ni. Okey, bila kita sebut sifat dia ada yang. Okey, yang Maha Pemurah. Okey, Maha Pemurah. Ar-Rahimi, lagi Maha Penyayang. Okey, lagi Maha Penyayang.
Sebenarnya dia ada kaedah kenapa kita letakkan perkataan lagi. Tapi saya tak nak bincanglah kat sini. Nanti pada satu hari nanti kita bincang tentang sifat-sifat kalimah yang dikatakan sifat ini, barulah kita akan bincang tentang terjemahan dia. Kenapa dia terjemahkan lagi? Tak terjemahkan Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Okey, kenapa dia terjemahkan lagi? Dia tak terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Boleh tak terjemah dan Maha Penyayang? Okey, itu nanti kita akan bincang. Okey, jadi di sini kalau kita lihat Ar-Rahmani adalah sifat bagi Allah Taala. Jadi kalau kita belajar grammar, apabila kita melihat kalimah Allah ini baris bawah, okey, berbaris bawah. Okey, Ar-Rahman juga adalah sifat bagi Allah, maka Ar-Rahman ini juga berbaris bawah. Okey, saya ulang. Okey. Okey, apabila kita lihat perkataan Allahi ini, baris bawah hujungnya Allahi. Okey. Dan Ar-Rahman ini adalah sifat bagi Allah. Kita sekarang ni nak mensifatkan Allah. Okey. Jadi baris dia pun akan sama juga dengan perkataan Allah. Ar-Rahmani. Okey, kita baca Ar-Rahmani. Tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Tak baca macam tu. Sebab apa tak baca macam tu? Kerana ni sifat Allah ni. Sifat Allah dia akan sama dengan perkataan Allah dari sudut baris. Jadi Allahi Ar-Rahmani. Kita baca macam itulah. Nanti kita akan bincang pada bab dia, bab sifat. Kemudian Ar-Rahimi sama juga. Dia adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Okey, dia adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Maka Allahi baca baris bawah, Ar-Rahimi pun baca baris bawah. Okey, dan dia adalah isim disebabkan adanya alif lam. Okey, ada alif lam. Boleh setakat ni? Baik. Dia baris bawah ni lebih mudah daripada baris yang lain. Okey, sebab tu saya tekankan baris bawah. Sebab baris-baris yang lain ni bagi depan ke bagi atas ke, perbincangannya luas, lebih luas. Okey. Kalau bagi bawah ni dia ada beberapa sebab je kenapa kalimah itu kena baca baris bawah. Sebab tu peringkat awal ni saya banyak tekankan baris bawah lah berbanding dengan baris yang lain. Baik. Seterusnya kita dah selesai yang ini. Jadi kita dah tahu tentang kalimah-kalimah dan terjemahannya dan barisnya kenapa dia baca baris macam tu disebabkan tadilah mudhaf. Okey, mengikut Ar-Rahman ni kerana sifat Allah dia ikut Allah. Allah baca baris bawah, dia baca baris bawah. Kalau Allah Ta'ala, Allah baca bagi depan, Ar-Rahmanu. Kalau Allahu, Ar-Rahmanu. Kalau Allah, Ar-Rahimah. Macam itulah. Okay. Cuma kalau kita lihat perkataan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, apa yang sama dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau kita perasan, perkataannya dia lebih kurang sama. Dia ada huruf Ra, dan dia ada huruf Ha, dan dia ada huruf Mim. Okay. Ra, Ha, Mim. Dia ada perkataan. Kalau kita lihat di sini pun ada. Okay. Ini ada huruf Ra, huruf Ha, huruf Mim. Di sini pun ada huruf Ra, huruf Ha dan huruf Mim. Okay. Jadi kedua-duanya adalah membawa maksud yang sama. Okay. Kedua-duanya membawa maksud yang sama iaitu daripada perkataan rahmah, rahmatan. Okay. Rahmah. Okay. Rahmah. Iaitu pemberian Allah Ta'ala dalam bentuk nikmat. Okay, rahmatan. Okay. Iaitu Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Okay. Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Okay, cuma di sini, jadi persoalan dia, okay, Allah Ta'ala ulang ke yang maksudnya Allah Ta'ala memberi nikmat ni? Sebenarnya walaupun kedua-duanya daripada perkataan rahmah, iaitu Allah Ta'ala memberi rahmat, memberi nikmat kepada hamba-hambanya, tetapi perkataan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini ada sedikit perbezaan. Okay? Ada sedikit perbezaan.
iaitu Ar-Rahman ini, yang sifat pertama Allah Ta'ala ni, Ar-Rahman ini, Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada semua hamba dia. Okay? Sifat Allah Ta'ala yang Ar-Rahman ini, Allah Ta'ala memberi nikmatnya kepada semua hambanya. Tidak kiralah sama ada hambanya itu menyembah dia ataupun tidak menyembah dia. Okay? Ada hamba Allah Ta'ala tu kufur kepada dia. Okay? Tak nak mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan. Tak nak mengaku Allah Ta'ala itu Rabb. Tak nak mengaku semua tu. Adakah Allah Ta'ala biar dia lapar? Tak. Allah Ta'ala berikan dia makan. Allah Ta'ala berikan dia kekayaan. Itu adalah Allah Ta'ala berikan dengan sifat Ar-Rahman. Okay, Ar-Rahman. Jadi semua kita dapat hidup, makan, semua ni dengan sifat Ar-Rahman yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk. Sebab itu kalau kita lihat, dia tu tak pernah solat pun. Tapi dia kaya macam mana tu? Siapa yang beri dia makan? Tuhan dia ke? Tak. Yang beri makan tu Allah yang beri makan. Tapi Allah Ta'ala berikan dengan sifat Ar-Rahman dia. Okay? Jadi, kalau sama ada dia berfikir, dia fikir-fikir, Tuhan yang sebenarnya Allah. Maka Allah Ta'ala berikan nikmat tersebut dalam bentuk untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Untuk mengenal Allah Ta'ala. Untuk mengenal Allah Ta'ala. Ataupun dia semakin jauh. Allah Ta'ala bagi dia kaya, makin kufur, makin tak mengaku Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, maka itu namakan sebagai istidraj. Istidraj. Maka itu sifat Ar-Rahman. Jadi tak peliklah kalau kita lihat orang yang tak semayang pun kaya. Kerana Allah yang memberi rezeki kepadanya dengan sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala. Dan yang kedua, sifat Ar-Rahim juga adalah pemberian nikmat. Tetapi pemberian Ar-Rahim ini lebih khusus. Iaitu Allah Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang Islam sahaja, Muslim sahaja yang Allah Ta'ala berikan nikmat-nikmat kepada orang Muslim dengan sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala. Jadi ulama mengatakan Ar-Rahim ini iaitu diberikan syurga kepada orang Muslim. Diberikan nikmat-nikmat syurga, syurga dengan sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala. Jadi sebagai orang Muslim kita ni, alhamdulillah kita dapat merasai pemberian nikmat-nikmat Allah Ta'ala dari sudut sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala, dan insya-Allah kita nanti juga akan dapat merasai nikmat-nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala. Tetapi orang kafir cuma dia dapatkan nikmat yang dia dapat sekarang ini dengan pemberian daripada Allah melalui sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala sahaja. Tetapi sifat Ar-Rahim dia tidak dapat merasai di akhirat nanti. Okay. Itu antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Kemudian kita beralih pula kepada ayat yang kedua. Jadi Bismillah ini kalau kita bincang dia perbahasan ulama' jugalah. Bismillah ni adakah dia salah satu daripada ayat dalam surah ataupun tidak? Itu tak perlulah kita bincang. Okay, kemudian kita bincang tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sepatkan dulu ni. Okey, Alhamdulillah. Okay, kita bahagikan dahulu tentang kalimah-kalimah yang ada di sini. Satu, Alhamdulillah. Okay, kemudian Lillahi. Okay. Kemudian Rabbil Alamina. Okay, Rabbil Alamina. Jadi saya pecahkan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalimah di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, seterusnya. Okey. Okey, Alhamdulillah. Kita lihat dulu terjemahan dia. Okey. Alhamdulillah, segala puji. Segala puji. Okey, segala puji. Okey. Alhamdulillah, segala puji. Okey, li bagi, lillahi, lah tu Allah. Okey. Rabbi, Tuhan.
alamina, semesta alam. Okey. Alhamdu, segala puji, li, bagi, lah, ataupun Allah, itu Allah, Rabbi, Tuhan, alamina, semesta alam. Baik. Baik. Terusnya, perkataan Alhamdu ni adalah perkataan isim. Okey, apa yang kita cam dia adalah kalimah isim, iaitu adanya alif lam. Okey, dia ada alif lam di awal kalimah. So kita dapat tahu ini kalimah isim. Okey. Alhamdu, kalau kita lihat terjemahannya adalah segala puji. Sebenarnya dia ada kaedah dia. Kenapa dipuji? Dia letakkan maksud segala puji. Tapi saya tak nak bincangkan benda tu kerana dia tinggi sikit. Cuma kita faham, segala puji. Maksudnya dia ada puji ini ada banyak. Sebab itu dia terjemahkan dengan segala puji. Ataupun ada sebahagian terjemahan dia kata puji-pujian. Okay, maksudnya dia gandakan perkataan puji. Itu maksudnya puji itu ada banyak. Okay. Baik. Okey, jadi pujian ini menurut pandangan ulama ada 4. Pujian ini ada 4. Pertama, saya tulis kat sini lah. Kita tulis dalam whiteboard. Okey. Pujian ini ada banyak. Satu pujian dia, okey, iaitu Allah Taala, okey, memuji Allah Taala. Maksudnya Allah Taala puji dirinya. Okey, puji dirinya. Okey, memuji dirinya. Okay. Sebab itu diterjemahkan dengan puji, segala puji. Sebab apa? Puji itu banyak. Jadi banyak ni maksudnya 3 ke atas lah. Okay, ada 4 puji mengikut pandangan ulama. Yang kedua, Allah memuji hamba-Nya. Okay, hamba-Nya. Maksudnya Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala memuji orang yang berpuasa. Allah Ta'ala memuji orang yang mengekali solat dan sebagainya. Okay, itu maksudnya Allah Ta'ala memuji hamba-Nya. Yang ketiga adalah hamba memuji Allah. Okay, memuji Allah. Dan yang keempat, okay, hamba memuji hamba. Maksudnya contoh saya memuji tuan-tuan dan puan-puan. Itu maksud. Okay, hamba memuji hamba. Ada 4 lah. Okay, ada 4 yang ulama gariskan kepada kita berkenaan dengan pujian ini. Jadi Allah, ya? Nak tanya sikit. Atas puji ni, kata Allah memuji dirinya, ada tak dia punya ayat-ayat dia yang atas puji ni? Allah muji dirinya, Allah muji hamba-Nya, Allah muji Allah, hamba muji hamba-Nya. Ada tak ayat-ayat dia, Ustaz? Sebenarnya ada. Ya, ada. Boleh bagi cara entah lalu tak, Ustaz? Jangan kalau jumpa. Okey, terima kasih. Ya, sama. Jangan. Okay, kalau tak dapat bagi hari ni, akan datang lah, Ustaz, akan datang. Masa akan datang. Kelas minggu depan. Dia punya tu. Sebelum ni ada saya catat. Saya tak ingat kat mana. Cuma saya ingat dia punya
perbincangan dia macam ni. Tapi sebelum ni memang ada saya catat. Kalau Allah memuji dirinya, adalah. Okey, Allah memuji hamba dia. Allah memuji hambanya memuji Allah, hamba memuji hamba. Okey. Jadi di sini ada 4 pujian yang ulama datangkan. Okey. Sebab itulah diterjemahkan dengan alhamdu itu segala puji ataupun puji-pujian. Okey. Puji-pujian. Okey. Boleh eh? Okey, kita kembali semula. Okey. Jadi alhamdu tadi, okey, segala puji tadi, okey, yang 4, yang banyak tadi, okey, sebenarnya milik siapa? Lillahi, adalah milik bagi Allah. Segala puji-puji tadi, yang 4 tadi adalah milik bagi Allah Taala. Sebab kalau kita lihat contoh Allah Taala memuji hamba dia, hamba dia boleh solat, hamba dia boleh puasa. Sebenarnya kita mampu puasa, kita mampu solat itu adalah pemberian daripada Allah, bukan daripada diri kita sendiri. Kita ni tak mampu pun nak melakukan walaupun 1 rakaat pun kita tak mampu untuk buat, melainkan dengan bantuan Allah Taala. Jadi walaupun Allah Taala puji di hamba-Nya, puji hamba-Nya, okay, sebenarnya pujian itu kembali kepada Allah Taala. Begitu juga kita puji sesama makhluk. Okay, kita memuji sesama hamba. Okay, makhluk puji kepada makhluk. Saya puji tuan-tuan. Okay. Jadi sebenarnya saya puji tuan-tuan tadi, sebenarnya dia kembali kepada Allah juga. Kerana tuan-tuan boleh belajar bahasa Arab hari ini pun dengan taufik Allah. Okay, bukan dengan kekuatan tuan-tuan. Begitu juga saya dapat berkongsi pun pada pagi ini pun dengan pemberian daripada Allah Taala, bukan daripada diri saya sendiri. Jadi kalau kita faham maksud ini, okey, maka kalau orang puji kita pun kita akan mengalihkan pujian itu sebenarnya daripada Allah segala-galanya. Okey. Jadi tak adalah sifat rasa diri ini rasa lebih daripada orang lain. Kerana apa? Kerana segala pujian tadi itu kembali kepada Allah Taala. Macam pernah guru saya sebut, contoh orang artis, dia lukisan dia cantik. Oh, kita kata, oh cantiknya lukisan ni. Walaupun kita nampak memuji lukisan tersebut. Tapi walhal, sebenarnya kita memuji kepada pelukis. Pelukis lukisan tersebut. Begitulah. Kita puji kawan kita. Saya puji tuan-tuan yang ada semangat belajar. Maka sebenarnya ia kembali kepada Allah Ta'ala. Okey? Nanti kalau saya jumpa ayat-ayat ini, saya akan datangkan untuk minggu depan. Alhamdulillahi. Okey, alhamdu. Okey, dah ada alif lam. Lillahi. Kenapa kita baca lillahi? Okey, dia ada haraf jar. Okey, lillah di sini ada haraf jar. Haraf jar. Okey, haraf jar. Okey, lillahi. Okey, lillahi ni isim. Ada isim Okey, kemudian Rabbil Alamin. Okey, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Rabb adalah Tuhan, Alamin sekian alam. Okey, Rabbi ni maksudnya pemilik. Okey, pentadbir, pencipta. Okey, pencipta alam ini. Jadi Rabbi ini kalau kita lihat kenapa Rabbi baca baris bawah? Okey, kerana Rabb dengan Allah ni sama tak? Sama Allah adalah Tuhan yang disembah, Rabbi Tuhan yang memiliki ataupun Tuhan yang mentadbir alam ini. Jadi Allah dengan Rabb ni sama. Maka Allahi baca baris bawah, Rabb pun baca baris bawah. Rabb ni diikut Allah. Bila Allah baca baris bawah, maka Rabbi ini pun juga baca baris bawah. Okey. Rabbil Alamin, Tuhan sekian alam. Ini isim Rabbi ni adalah isim. Okey, Rabb ni adalah isim. Apa tanda isim dia? Baris bawah. Okey, boleh baris bawah. Al-alamina, al-alami,
semesta alam. Jadi maksud alamin ini selain daripada Allah. Okey, alamin maksudnya selain daripada Allah. Makhluklah. Semuanya selain daripada Allah itu namakan alam. Syurga, neraka, okey, manusia, batu, pokok, kayu, jin, malaikat, semua itu dipanggil alam. Selain Allah. Okey, selain Allah. Boleh ya? Okey, jadi alamin ini daripada perkataan antaranya daripada perkataan alamah, tanda. Okey, alamah. Macam kita lah, bahasa Melayu kita alamat kan. Alamat ni tanda. Berapa alamat rumah? Alamat tu daripada bahasa Arab. Okey, alamin ini daripada perkataan alamah. Alamah ni maksudnya tanda. Okey, tanda apa? Tanda adanya Allah Ta'ala. Okey, tanda adanya Allah Ta'ala. Maksudnya bila orang tanya, apa tanda Allah Ta'ala tu ada? Kan kita tak nampak Allah kan? Okay, kita tak dapat untuk tahu, untuk dapatkan melalui panca indera. Okay, tetapi kita ada alamah, kita ada tanda. Tanda-tanda yang menunjukkan Allah Ta'ala tu ada. Okay, kalau orang tanya, mana Allah Ta'ala ni ada tak? Ada. Apa tanda dia? Alam inilah. Alam maksudnya pokok, rumput, langit, bumi. Okay, itu adalah tanda kepada adanya Allah. Okay, itu namanya alamah, tanda. Daripada perkataan alamah ini jugalah adanya perkataan alam. Okey, iaitu selain daripada Allah. Dia maksudnya dia punya kalimah berkait antara alam dengan alamah. Okay, boleh ya? Kemudian okey boleh Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Okey, sebelum tu saya nak tinggiskan sikit. Kalau suatu ayat dimulakan, okay, kalau kita katakan Allah Ta'ala nak menjelaskan sesuatu perkara yang baru, okay, dia dah selesai dah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, selesai, okay, dah habis ayat ni. Alhamdulillah ni macam permulaan bagi suatu ayat yang baru, maka biasanya diletakkan dengan baris depan, okay, diletakkan dengan baris depan, Alhamdulillah. Okey, di permulaan bagi suatu ayat yang baru. Maksudnya cerita baru. Dalam surah yang sama, tetapi Allah Ta'ala nak ceritakan benda yang baru. Jadi dia letakkan baris depan. Okey. Kemudian Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahmani Ar-Rahimi samalah yang kita bincangkan tadi. Ini adalah kalimah isim. Okey, adanya alif lam dan ini juga ada alif lam. Okey. Ini Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan dibacakan baris bawah di sini Ar-Rahmani Ar-Rahimi kerana kedua-duanya sifat bagi lillahi. Okey, kerana kedua-duanya sifat bagi lillahi. Alhamdulillahi. Jadi lillahi hi itu baca baris bawah. Jadi Ar-Rahmani Ar-Rahimi juga baca baris bawah. Jadi ayat ini menjelaskan berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala. Okey, sifat Allah Ta'ala. Okay, boleh Okey. Ada lagi tak dalam perbincangan ni? Ada lagi tak Allah Ta'ala nak nyatakan sifat-sifatnya? Ada lagi. Okey. Maliki yaumiddin. Okey, Maliki yaumiddin. Di sini pun baris bawah. Okay, Maliki yaumiddin. Okey. Okey, Maliki yaumiddin. Kita pecahkan Malik satu perkataan, Yaumi satu perkataan, Ad-Dini satu perkataan. Okey. Okay, apa maksud Malik? Okey, Malik iaitu yang memiliki. Malik yang memiliki. Yaumi hari. Okey, Ad-Din pembalasan. Ataupun kalau kita terjemah harfiah dia iaitu hari agama. Okey, din maksudnya agama. Tapi kalau kita lihat tafsir, Ad-Din adalah hari pembalasan. Okey, yang baik dibalas dengan baik,
yang jahat dibalaskan dengan kejahatan kecuali dengan pengampunan Allah Ta'ala. Mungkin ada dia buat dosa dan salah dan silap di dunia, tetapi di akhirat nanti tidak dibalas. Kerana apa? Mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Okey, itu lihatlah kepada rahmat Allah Ta'ala nanti di akhirat. Okey, jadi di sini perkataan maliki, okey, maksudnya yang memiliki. Okey, yang memiliki. Okey, ini adalah sifat apa ni, ataupun Allah Ta'ala nak jelaskan tentang dirinya lagi. Malik, Allah Ta'ala itu yang memiliki. Sebab itu dia baca baris bawah. Kerana apa? Kerana lillahi ni baca baris bawah. Jauhnya dia punya sambungan dia. Okey, sambungan ni. Alhamdulillahi, masih lagi nak cerita tentang Allah Ta'ala maliki. Baris samalah. Okey. Maliki, yang memiliki, yaumi, hari, ad-dini. Kalau perasan semuanya baris bawah. Okey. Yang ni yang macam tadi yang kita bincang tadi. Kalau ingat lagi lah, mudhaf kan. Ni panjang sikit mudhaf. Okay, saya jelaskanlah. Kalau tak dapat tak apa kalau tak dapat tak apa. Kita ulang nanti. Okey, satu maliki, yaumi, ad-dini. Okey. Baik. Kalau kita lihat, saya sebut itu isim kan. Maliki adalah isim, dia tidak ada alif lam dan dia tidak ada tanwin. Okey. Kemudian yaumi, baris bawah. Okey. Maka maliki ini adalah dinamakan sebagai mudhaf. Yang memiliki apa? Memiliki hari akhirat atau memiliki hari pembalasan. Jadi banyaklah terjemahan dia. Ada kata hari akhirat. Ada dia katakan din itu adalah hari pembalasan. Yang penting semuanya sama cuma lafaz yang berbeza. Yang ini dinamakan sebagai mudhaf maliki ni mudhaf. Okey, mudhaf. Okey, mudhaf Okey, yaumi baca baris bawah. Okey, sebab selepas daripada mudhaf dia kena baca baris bawah. Dan kalau kita lihat di sini, yaumi pun tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Okey, tidak ada tanwin. Dan kalimahnya baris bawah. Kalimah selepasnya baris bawah. Ini juga dinamakan sebagai mudhaf. Okey, ini juga dinamakan sebagai mudhaf. Boleh tak macam ni? Memang boleh. Okey, boleh di apa? Di macam berantai lah. Mudhaf. Satu maliki. Okey, maliki tak ada alif lam, tak ada tanwin. Tengok kalimah selepasnya, baris bawah. Maliki itu mudhaf. Okey, kemudian yaumi, yaumi alif lam tidak ada, tanwin pun tak ada, dan kalimah ad-din baca baris bawah. Okey. Maka yaumi itu juga mudhaf. Dalam Quran sangat famous tentang mudhaf. Okey. Tapi kalau tak dapat tak apa, untuk peringkat awal nanti jumpa banyaklah ayat-ayat Al-Quran nanti yang mana kita akan jumpa mudhaf ni. Sandarlah. Okey. Hari apa? Hari agama, hari pembalasan. Boleh ada sebahagian bacaan dalam Al-Quran dia tak panjangkan. Maliki yaumiddin. Okey, Maliki yaumiddin. Okey. Jadi Maliki yaumiddin itu maksudnya raja. Raja pada hari pembalasan. Kalau kita lihat tafsir dia akan datangkan dua bacaan. Satu yang kita sentiasa baca, Maliki yaumiddin, iaitu pemilik hari pembalasan, dan satu lagi Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mim tu baca pendek. Okey, baca pendek tu maksudnya di Maliki yaumiddin iaitu raja. Raja kepada hari agama. Raja kepada hari agama ataupun hari pembalasan. Sebab nanti hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan menzahirkan kerajaan dia. Okey, menzahirkan kerajaan dia. Siap Allah Ta'ala tanya, kerajaan apakah yang ada pada hari ini? Okey. Dan bagi Allah lah kerajaan yang maha perkasa.
Jadi pada hari pembalasan ni Allah Ta'ala menzahirkan kerajaannya. Memang di atas dunia ni ada kerajaan-kerajaan yang Allah Ta'ala beri pinjam. Malaysia ada kerajaan dia, Indonesia ada kerajaan dia, dan kerajaan mana-mana pun Allah Ta'ala beri pinjam sementara untuk melihat sama ada digunakan seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki ataupun menggunakan sebaliknya. Menggunakan mengikut syariat ke ataupun mengikut hawa nafsu. Hawa nafsunya sendiri. Maka di hari akhirat nanti Allah Ta'ala menzahirkan kerajaan yang hakikinya adalah kerajaan Allah Ta'ala. Boleh ya? Jadi kita dah jumpa dah semua kalimah isim dan adanya sandar. Memiliki apa? Hari apa? Hari agama. Selesai. Hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budun wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budun wa iyyaka nasta'in. Kita pecah dulu tentang kalimah di sini. Pertama ada iyyaka satu kalimah, na'budu satu kalimah, wa satu kalimah, iyyaka satu kalimah, nasta'inu satu kalimah. Iyyaka terjemahkan. Sekejap. Baik. Iyyaka kepada engkau. Iyyaka kepada engkau. Pada engkau. Nanti saya beritahu. Kenapa diterjemahkan dengan hanyalah. Iyyaka kepada engkau. Na'budu kami sembah. Wa dan iyyaka kepada engkau. Nasta'inu kami meminta pertolongan. Kami meminta pertolongan. Sekali saya ulang. Iyyaka kepada engkau, na'budu kami sembah, wa dan iyyaka kepada engkau, nasta'inu kami meminta pertolongan. Dalam bahasa Arab, dia ada dua struktur, cara penulisan dia ataupun susunan kalimah. Saya tulis kat sini. Kenapa dia terjemahkan hanya kepada engkau sahajalah? Satu, kita boleh tulis macam ni. Na'buduka. Na'buduka. Wa nasta'inuka. Wa nasta'inuka. Na'buduka wa nasta'inuka. Kita boleh dalam bahasa Arab, kita boleh susun macam ni. Na'buduka wa nasta'inuka. Na'budu maksudnya kami sembah. Kami sembah. Na'budu kami sembah. Kami sembah. Ka engkau, iaitu Allah. Wa dan nasta'inu kami minta pertolongan. Ka kepada engkau. Kepada Allah lah engkau. Dia boleh tulis macam ni. Na'buduka wa nasta'inuka. Kami sembah kepada engkau dan kami meminta pertolongan kepada engkau. Tetapi hebat dalam Quran, dia tak tulis macam ni. Kalau macam ni, kami sembah kepada engkau dan kami minta pertolongan kepada engkau. Tapi dalam Quran, diguna dalam susunan yang berbeza. Ini susunan yang biasa ataupun yang
Ini susunan pertama dan yang satu lagi yang Quran gunakan. Jadi dua-dua maksudnya lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama. Na'buduka wa nasta'inuka. Na'budu, okey, ka engkau, wa dan nasta'inuka kami meminta pertolongan engkau. Baik. Tapi dalam Quran, hebatnya Quran, dia tak tulis macam ni. Dia tak tulis macam ni. Tapi dimulakan dengan perkataan engkau dahulu. Okey, dia letakkan perkataan engkau dahulu. Okay, kalau ikut grammar, engkau ni dia letak belakang. Okay, kami sembah kepada engkau. Kami meminta pertolongan kepada engkau. Tapi engkau tu, Allah tu dia letakkan dahulu. Okey, dia letakkan dahulu. Maksudnya, dia letakkan dahulu. Iyaka. Iyaka dahulu. Dia tak letak belakang. Nak buduka. Dia letakkan iyaka wa iyaka nasta'inu. Sebab itulah bila dia letak macam ini, dia letak susunan macam ini, datanglah hanya kepada engkau sahajalah. Diterjemahkan, kalau terjemah betul-betul, hanya kepada engkau sahajalah kami sembah. Nak budun kami sembah. Dan hanya kepada engkau sahajalah nasta'inuka. Kami meminta pertolongan. Tetapi kalau ayat yang saya buat tadi, yang dalam whiteboard tadi, kita tak boleh terjemahkan dengan hanya kepada engkau sahajalah, tak boleh. Kalau ayat yang saya tulis tadi, yang dalam bentuk macam ni, okey, na'buduka wa nasta'inuka, kami sembah kepada engkau dan kami minta pertolongan kepada engkau. Itu sahaja. Tetapi dalam susunan apabila kita letakkan Allah dahulu ataupun kita letakkan iyaka dahulu, okey, akan bermaksud dia lebih dalam lagi maksud dia. Maksudnya kami meminta pertolongan kepada engkau sahajalah, tak ada dah yang lain. Kami sembah kepada engkau sahajalah, tak ada dah yang lain. Itu maksud dia. Okey, boleh ya? Okey. Itu maksudnya. Jadi hanya kepada engkau sahajalah. Dia letakkan ka dahulu di sini. Okey? Hanya kepada engkau sahajalah, tiada yang lain. Kami sembah. Dan kepada engkau sahajalah, tiada yang lain. Kami meminta pertolongan. Okey? Boleh. Jadi kita pecah dulu kalimah-kalimah. Itu maksud dia. Okey, nasta'in. Okey, iyaka isim isim dhamir. Okey, isim lah. Dhamir itu tak disebut lagi lah. Okey, di isim engkau. Iaitu Allah. Na'budu, ayat ni fi'il fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kita tak bincang lagi fi'il mudhari' ni. Tapi fi'il mudhari' ni antara caralah nak cam dia. Okay, huruf pertama ni, okay, dia ada kadang-kadang ada alif depan, atau nun, atau ta, atau ya. Okay. Huruf depan dia. Na'budu ni, okay, na'budu ni dia ada huruf nun depan ni. Okay, ini adalah huruf antara cara kita nak cam fi'il mudhari'. Sama ada alif di depan, ataupun nun di depan, ataupun ta di depan, ataupun ya di depan. Saya bagi ini sebagai pengenalan. Nanti kita bincang secara dalam. Cuma bila jumpa je, boleh jadi, ini boleh jadi fi'il mudhari' ni, rasa-rasa macam tu. Okey. Macam lam yalid kan, lam yalid. Yalid, ya tu fi'il mudhari' sebab ada ya di depan. Okey, nanti kita akan bincanglah. Ini saya cuma kenalkan dahulu. Okey, ini fi'il mudhari'. Kemudian waw ni haraf lah. Okey, haraf. Haraf apa? Okey, haraf apa? Kita bukan sahaja sembah kepada Allah, dan kita juga meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Okey, wa iyyaka, ini isim. Nasta'inu, ini fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' juga. Okay, fi'il mudhari'. Ayat ini sebenarnya kita mengakui lah. Okay, ayat ini menunjukkan kita mengakui bahawa kita ni hamba.
Okey, ayat ni setelah kita puji Allah Taala, mula-mula kita puji Allah Taala. Okey, ayat yang seterusnya kita mengakui kehambaan kita pada Allah Taala. Kepada Engkau sahajalah kami sembah, dan kepada Engkau sahajalah kami meminta pertolongan. Tak ada dah yang lain. Kami tak sembah yang lain, kami tak meminta pertolongan yang lain, hanya kepada Engkau sahajalah. Okey, kami meminta pertolongan. Jadi saya rasa setakat ini ayat yang kelima. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang lain. Sebelum tu saya nak sambung sedikit tentang surah Bismillah ini. Surah Al-Fatihah ataupun Bismillah ini. Cuma nak cerita satu kisah lah. Saya jumpa dalam yang ditulis oleh para ulama. Kisah namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini dia merupakan orang yang fasik. Orang fasik ini maksudnya orang yang melakukan dosa besar. Okay. Menurut riwayat dia adalah orang yang mabuk, suka minum arak. Okay. Jadi satu hari dia berjalan nak balik ke rumah, dia nampak ada suatu kertas yang tertulis dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ada perkataan yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim, dan kertas itu diletakkan pada tempat yang tidak sepatutnya. Tak silap saya diletak macam kawasan kawasan pembuangan sampah. Kemudian dia ambil kertas tu, kemudian dia bersihkan dan dia wangikan kertas tersebut. Wangikan dan diletakkan di dalam satu bekas yang cantik lah. Dia kata nama yang seelok ini, nama yang seagung-agung ini tidak layak diletakkan di tempat yang macam tadilah. Jadi dia balik rumah, dia letak, dia wangikan, dia letakkan tempat yang baik. Kemudian pada malam itu permulaan hidup dia, ada orang soleh bermimpi yang mana Allah Taala akan membersihkan nama tadilah Bishr Al-Hafi. Jadi orang tu pun pergilah ke tempat yang biasa dia pergi, tempat yang kita katakan tempat yang maksiat lah. Kemudian dia kata, aku bermimpi bahawa Allah Taala nak membersihkan nama engkau. Disebabkan dia sebab perbuatan dia tadilah, dia mewangikan nama Allah, dia bersihkan tulisan tadi daripada kekotoran. Maka sejak pada hari itu Bishr Al-Hafi ini dia berubah. Sejak itu tak pergi dah tempat-tempat yang mabuk, dosa-dosa besar. Sejak pada hari itu dia kata tak melakukan dosa-dosa besar. Okey, sehinggalah antara kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada Bishr Al-Hafi ini, tempat yang dia lalu tu tidak ada binatang yang buang najis. Kerana Allah Taala mengharumkan nama Bishr Al-Hafi berkat daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya rasa setakat itu dahulu, kita dah 10.30. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan dengan izin Allah Ta'ala. Sebelum tu ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asri. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.